mendapatkan harta melalui 4 perkhidmatan yang kami tawarkan mengikut prinsip hukum faraid. Pastikan pengurusan harta anda mengikut proses syariah yang telus serta amanah. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan. Saya didiagnos mengalami skizofrenia. Saya disahkan mengidap anxiety disorder. Isteri saya mengalami kemurungan. Anak saya ada autism. Jangan sisihkan mereka. Ulurkan tangan, luangkan masa. Hentikan stigma. Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Anda kini sedang mendengar Destilasi Ijim bersama Mona Jasman. Tuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata syirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu tiga orang syahid ini yang dihantar oleh ibu mereka sendiri untuk mati di dalam perjuangan. Diikatkan tali ribat di kepalanya, dipakaikan kasut, dipasangkan butang pada bajunya, dan disebutkan pada tiga-tiga anaknya yang dilepaskan untuk buat operasi berani mati. Disebutkan kepadanya, dia kata, wahai anakku, jangan berani engkau balik ke rumah melainkan engkau berada di atas bahu-bahu para pemuda yang lain sebagai seorang asyahid. Tiga orang mati syahid. Dan yang keempat inilah namanya Abu Husin Farhan, cuba dibunuh pada tahun 2021. Anak-anaknya, isterinya alhamdulillah dihantar ke rumah mertua. Mereka minta izin untuk berbuka puasa di sana kerana ketika itu bulan Ramadan. Jadi Abu Husin ni dia buat apa? Dia pergi ke masjid, dia solat subuh, dia balik ke rumah baru dia nak mula tidur, berehat sekejap, dia baring di atas katilnya. Tiba-tiba rumahnya diletakkan oleh F-16, oleh roket daripada pesawat perang F-16. Dan ketika itu sebahagian besar bangunan yang dia duduk tingkat 5 hancur. Tetapi Allah takdirkan ramai yang syahid ketika itu. Dia terpelanting, tangannya berpaut pada lantai bangunan tempat dia tinggal itu. Dinding semua dah tak ada, dan dia bergayut nak jatuh daripada tingkat 5 tu, tapi Allah takdirkan tangan dia berpaut pada lantai. Dan ketika itu katil tempat beliau duduk
terpelanting juga menjadi seorang perisai di hadapannya. Serpihan roket itu, serpihan batu-bata, serpihan besi tak terkena pada batang tubuhnya. Maka ketika itu para pemuda pun naik untuk pergi menyelamatkan Abu Husin Farhat. Dibawa ke hospital, dicek keadaan kesihatannya, dimaklumkan kepada Abu Husin. Dia kata, Abu Husin, Alhamdulillah engkau tidak ada kecederaan apa-apa pun. Lalu apa yang dibuat oleh Abu Husin? Abu Husin menangis teresa-esa. Orang tanya kepada dia, kenapa engkau menangis? Sedangkan Allah takdirkan engkau selamat. Tidak ada satu kecederaan pun pada batang tubuh kau. Anak-anak dan isteri kau juga selamat. Kenapa kau menangis, Abu Husin? Maka Abu Husin dia kata apa? Dia kata, aku ini telah kehilangan 3 orang adik-beradik sebagai syuhada. Aku ini telah melatih ribuan para pemuda. Ratusan daripada mereka telah pun bergelar syuhada dan mati syahid. Aku ni apa dosa aku sampaikan Allah tak nak bagi aku mati syahid, sampai tak nak Allah bagi aku dapat duduk di sisinya sebagai seorang syuhada. Maka kita ni yang tak buat sampai ke tahap Abu Husin, yang tak habiskan usia remaja kita di dalam perjuangan pembebasan, yang tak ada orang yang sampai ribu-ribu pun yang kita latih dengan tarbiyah kita. Di manakah tahap kita? Kita nak cakap senang nak mati syahid, tetapi kita sebenarnya kena mulakan dengan langkah-langkah yang kecil. Itulah yang sebenarnya akan memberikan kita hadiah yang paling besar, iaitu untuk terkorban di dalam perjuangan pembebasan bumi Palestin dan dalam untuk menegakkan agama Islam itu sendiri. Wallahu takluk kepada permainan syarat. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping batas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jamik Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar.
Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Lahad Datu 107.3 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suara Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama Destinasi IKIM, Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama untuk setiap hari Khamis bersama rancangan Imanunah Iman Kami, dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan insya-Allah bersama doktor kita akan sambung kembali bersama kita ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Kita mengalukan kehadiran doktor terlebih dahulu. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, kaifa haluki dati? Alhamdulillah bikhair doktor. Insyaallah tamam. Tamam, ala ma yuram insyaallah. Barakallahu fik. Wa fika barak, masya-Allah. Dan insya-Allah bersama doktor kita akan bincangkan tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dan untuk mukadimahnya silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat hafizakumullah yang dihormati, yakni Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para asatizah, para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah di rancangan kami, iaitu rancangan Imanuna Iman Kami pada setiap hari Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu dengan terjemahan kitab Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Wusta Imam Sanusi ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang mana pada sesi petang hari ini tuan-tuan dan puan yang berada di rumah bolehlah buka kitab masing-masing. Yang belum ada kitab jangan lupa beli kitab. Ni. Jadi kitab hari ini kita akan buka sambung pengajian kita muka surat 244 bagi versi bahasa Arab, sedangkan versi bahasa Melayu adalah pada muka surat 197. Item kita pada hari ini adalah para 23. Para ke-23, iaitu menerangkan tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsih iaitu berdirinya Allah SWT dengan sendirinya. InsyaAllah saya mulai pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa yajibu aidan ayyakuna ta'ala qa'iman binafsihi ay dhatan la yaftakiru ila mahallin wa yastahilu ayyakuna sifatan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, maksudnya item yang ke-23 ini iaitu dan demikian juga wajib bagi Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya, iaitu
dengan zatnya yang mana tidak berkehendak pada zat al-mahal, dan mustahil Allah SWT adalah sifat. Maksud dia apa, hadirin wal hadir afizakumullah? Sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ini adalah sifat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang tidak berhajat kepada zat yang lain. Mahal itu maksudnya zat. Jadi Allah ini bukan zat yang berhajat kepada zat. Kerana yang namanya zat, dia itu bukan sifat. Kalau sifat, ia berada pada zat. Sedangkan Allah SWT adalah zat. Bukan sifat. Jadi zat tidak berada pada zat. Ini maksud dia. Hadir wal hadir afizakumullah. Sebab itu dia kata, Al-Imam Sanusi menjelaskan, wa yastahilu ayyakuna musifatan, dan mustahil adanya Allah SWT ini berupa sifat, kerana sifatlah yang berhajat kepada zat. Mahal itu maksudnya zat. Hadirin wal hadir afizakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala kan maha kaya, qayyum, berdiri dengan sendirinya sendiri. Allah SWT ini tidak berhajat kepada lainnya. Ini yang wajib untuk kita imani. Hadirin wal hadra afizakumullah. Lalu pada para yang ke-24, wa minhum man fassara qiyamahu ta'ala binafsihi bistighna'ihi anil mahalli wal mukhassis, wa huwa akhassu min at-tafsir al-awwali, wa yakhruju musharakatul jawhari lahu fi hazihi sifati. Yang bermaksud, ada di kalangan mereka yang mentafsirkan, maksudnya di kalangan mereka ini ada di kalangan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang mentafsirkan berdiri Allah SWT dengan sendirinya itu dengan berlepas dia daripada zat mahal, dan yang menjadikan ada mukhassis, dan yang menjadikan maksudnya dia menafikan Allah SWT ini bukanlah iaitu berhajat kepada mukhassis, tidak. Maksud dia apa? Pertama, sebelum kita teruskan, yang dimaksudkan dengan wa minhum di sini dan ada di kalangan mereka, ini adalah salah seorang ulama besar di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini. Hadir wal hadir hafizakumullah. Dan jadi Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini ini adalah salah seorang ulama besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan? Di dalam makna yang kedua ini, di mana Abu Ishaq Al-Isfarayini dia mentafsirkan qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Subhanahu Ta'ala dengan zatnya sendiri, iaitu bistighna'ihi anil mahalli wal mukhassis, iaitu Allah SWT tidak berhajat kepada zat dan juga zat yang menentukan, zat yang menjadikan. Kerana apa? Kerana Allah SWT itu jelas dia adalah zat, bukan sifat yang berhajat kepada tempat, pada zat maksudnya. Dan Allah SWT ini maha kaya, dia tidak berhajat kepada mukhassis. Mukhassis ni maksud dia apa? Yang menentukan, yang menjadikan. Alam ini berhajat kepada sesuatu yang menciptanya. Siapa lagi kalau bukan Allah? Tentulah Allah yang menciptakan alam ini. Kita ini diciptakan oleh Allah SWT. Segala sesuatu, sama ada zat ataupun sifat, perlu kepada mukhassis. Yang sebenarnya menentukan segala sesuatu itu adalah Allah SWT sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Allah SWT itu qaimun binafsih, iaitu dia tidak berhajat pada zat dan juga tidak berhajat kepada zat yang menentukan. Menurut Al-Imam Sanusi,
wa huwa akhassu minat tafsiri al-awwali. Penerangan ini merupakan iaitu pentafsiran yang paling dalam. InsyaAllah kita akan syarahkan setelah ini. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Jokoban 106.2 FM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami, dan Alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan bersama Doktor tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi dari kitab Ke Arah Permekasaan Aqidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk anda boleh dapatkan kitab ini, boleh hantarkan WhatsApp atau boleh hubungi 0192380466 Encik Johari. Dan untuk waktu ini kita sambung kembali bersama Doktor sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala menjelaskan makna yang kedua ini yang diberikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Isfarayini. Apa kata Imam Sanusi? Wahuwa akhassu minat tafsiril awwali wa yakhrujul masyarakatul jawahir lahu fi hazihi sifati. Dengan maksud tafsiran ini adalah lebih khusus daripada tafsiran yang pertama kerana ia memisahkan terus kaitan di antara substansi jauhar dengan zat Allah Subhanahu wa taala melalui sifat ini, iaitu berdirinya zat Allah SWT dengan sendirinya. Jadi hadirin wal hadir hafizakumullah, definisi Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zatnya sendiri iaitu istighna anil mahalli wal mukh. Jelas menunjukkan bahawa tidak ada perkongsian sama sekali antara substansi ataupun jauhar dengan zat Allah Subhanahu wa taala pada melalui sifat ini. Hadir wal hadir hafizakumullah. Lalu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah menjelaskan pada para yang ke-25 muka surat 245 versi Arabnya, wa dalilu ala istighnaihi ta'ala anil mukhassis
ma sabaqa min wujubi qidamihi wa baqaihi wa ala istighnaihi anil mahalli annahu law kana sifatan lastahalat iswafuhu bi sifatil ma'nawiyah wal ma'ani idh la istifatu la takumu illa bi sifati wa li annahu aidan law kana sifatan laftaqarra ila mahallin yakumu bihi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Para yang ke-25 dijelaskan adapun dalil. Sekarang kita bicara dalil kenapa Allah bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Adapun dalil Allah SWT tidak memerlukan sesuatu yang menjadikannya adalah berdasarkan apa yang telah dinyatakan terdahulu tentang dalil wajibnya Allah SWT bersifat dengan sifat qidam dan baqa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah jelaskan kalau Allah SWT itu tak qadim, sedia ada, berarti Allah itu baharu, dari tiada kepada ada. Benda yang dari tiada kepada ada perlu kepada zat lain yang mewujudkannya. Berarti dia berhajat kepada mukhassis, berhajat kepada mujidin, berhajat kepada khalik yang lain. Bagaimana mungkin? Dialah pencipta segala makhluk. Allah SWT tidak berhajat kepada mukhassis. Berarti Allah SWT itu qadim. Allah SWT itu qadim. Berarti Allah SWT tidak berhajat kepada mukhassis. Itu dalil yang pertama. Kita dah selesai dah. Ni. Lalu disebut di sini, hadirin wal hadirat hafizakumullah, wa ala istighnaihi anil mahal. Dan apakah dalil Allah SWT ini tidak berhajat pada tempat? Iaitu, dan dalil dia tidak memerlukan zat, kerana jika Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sifat, kerana yang memerlukan zat itu sifat, sifat dia berada pada zat. Jadi dia kata, kerana jika Allah SWT merupakan sifat, maka tiadalah dia bersifat dengan segala sifat ma'nawiyah dan ma'ani. Kerana sifat itu tidak bersifat dengan sifat. Dan kerananya dia adalah sifat, nescaya dia memerlukan kepada zat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kerana apa Allah SWT itu tidak berhajat kepada zat? Kerana kalau dia berhajat kepada zat, dia adalah sifat. Padahal kita tahu yang berhajat kepada zat itu adalah sifat, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kan? Ini berdiri pada zat. Allah SWT bukan sifat. Justru Allah SWT itu adalah zat yang bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi Allah SWT iaitu bukanlah sifat, berarti dia adalah zat yang berdiri sendiri, yang bersifat. Kenapa Allah SWT tak boleh jadi sifat? Kerana sifat dia tidak berada pada sifat. Takkan kita nak kata Allah SWT kan kita kata sama berdiri pada basar, melihat, sifat lihat berdiri pada sifat mendengar. Ini tak betul. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu Imam Sansi kata, is-sifatu la takumu bis sifati. Sifat tidak berdiri pada sifat. Wa li'annahu aidan law kana sifatan laftaqarra ila mahallin yakumu bihi. Kerana juga lagi, kalaulah Allah SWT itu berupa sifat, nescaya ia berhajat kepada zat untuk berdiri. Berarti seolah-olah kita kata Allah SWT ini berhajat kepada yang lain. Tentulah tidak. Allah SWT ini adalah zat yang bersifat, berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada yang lain, tidak berhajat kepada yang lain untuk menentukannya, mewujudkannya. Bahkan Allah SWT itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kaya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Para yang keenam, summa in kana al-mahallu ilahan misla sifati lazima ta'addudul alihah wa in faradat sifatu bil uluhiyah wa ahkamiha lazima jawazu qiyami sifatin bi mahallin wa la yattasiful mahallu bi hukmiha wa huwa muhalun.
Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nombor 26 iaitu kemudian jika zat iaitu mahal. Mahal itu diterjemahkan dengan zat, bukan tempat dalam erti tempat seperti Allah bertempat, bukan. Yang dikata kemudian zat Allah SWT iaitu mahal itu pula adalah Tuhan seperti sifat tersebut, maka lazimlah berbilang-bilangnya Tuhan. Dan jikalau sifat itu juga Tuhan dan dihukumi dengan hukum-hukum ketuhanan, maka lazimlah sifat itu berdiri pada zat, sedangkan zat al-mahal tidak boleh bersifat dengan hukum ketuhanan, maka itu adalah mustahil. Apa maksud dia hadirin wal hadirat hafizakumullah? Pada penjelasan ini, in kanal mahalu ilahan, kalaulah Allah SWT itu berhajat kepada mahal dan mahal itu berupa Tuhan seperti halnya sifat, nescaya banyaklah Tuhan. Padahal kita dah bahas, kita tahu qul huwallahu ahad, Allah SWT mestilah esa. Lazima ta'addudul alihah, maka perkara ini akan melazimkan banyaknya Tuhan, tuan-tuan dan puan. Banyaknya Tuhan, dan ini mustahil. Bagaimana mungkin ada banyaknya Tuhan? Kerana Allah SWT mestilah esa. Esa satu. Tuhan tak boleh dua. Kerana nanti lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan melainkan Allah, la fasadata, nescaya akan sirna seluruhnya, hancur semuanya. Lazima ta'addudul alihah. Wa in faradat sifatu bil uluhiyah wa ahkamiha lazima jawazu qiyam sifatin bil mahallin. Kalaulah sifat itu bersendirian dengan sifat ketuhanan, kita nak kata tak, Allah itu sifat yang ia itu bersendirian dengan sifat ketuhanan dan segala hukum hakam ketuhanan, maka ini justru batil juga. Kerana apa? Dia akan melazimkan lazima jawazu qiyami sifatin bimahallin. Dia akan melazimkan harusnya berdirinya sifat pada zat. Maksudnya Tuhan ini juga akan berada pada zat, berhajat kepada zat. Bagaimana mungkin? La yuqal, Tuhan kenapa berhajat? Tak sepatutnya berhajat. Jadi mustahil. Maka wala yattasiful mahallu bihukmiha wa huwa muhalun. Sedangkan zat tersebut tidak bersifat dengan hukumnya, dengan hukumnya sifat, wa huwa muhalun. Ini dan seumpama zat tersebut tidak bersifat dengan hukumnya sifat, maka itu adalah muhal. InsyaAllah hadirin wal hadirat, kita akan syarahkan perkara ini sebentar lagi. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat seketika sekali lagi kembali selepas ini. Terus saja bersama kami Hania di Destinasi IKIM. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam,
masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika, naga mewakili kebudayaan Cina, burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba, aliran air mewakili kebudayaan Greek purba, dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Negeri Sembilan, 102.7. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini masih lagi bersama rancangan Imanunah Iman Kami bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih bersama doktor untuk membincangkan tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk sambungannya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita berada pada pengakhiran bab ini, iaitu para ke-27, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, wa aidan falaysa kaunus sifati ilahan bi aula min kauni mahalliha ilahan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang bermaksud, dan juga tidaklah sifat itu terlebih layak daripada zat sifat tersebut untuk menjadi Tuhan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Intinya, yang ke-27 ini adalah kesimpulan bagi yang ke-26. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat. Kerana apa? Kalau sifat, dia tidak boleh bersifat. Padahal kita tahu Allah SWT bersifat. Dengan sifat apa? Sama, basar, kalam, kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar. Dah ulang balik dah. Ini contoh dia. Allah SWT bersifat dengan sifat tersebut. Jadi, tak mungkinlah dia sifat. Kan? Tak mungkinlah dia sifat. Bagaimana dia sifat bersifat pula dengan sifat tadi? Possible. Maka dia kata, wa aidan falaisa kaunu sifati ilahan bi aula. Jadi jelaslah, lebih-lebih lagi lah, sifat itu tak bolehlah berupa Tuhan. Bi aula min kauni mahalliha ilahan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang kita akan bahas dan kita akan kaji. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah pembacaan hari ini. Dan minggu depan kita akan masuk pada bab yang baru, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita ada beberapa soalan yang dihantar melalui WhatsApp konti 0119004004 dan juga di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini ada soalan bertanya, doktor, bukankah makna qiyamuhu binafsihi itu Allah berdiri dengan sendirinya, iaitu bila dia hendak mencipta tidak berhajat kepada selainnya? Mohon pencerahan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau sifat yang mana bila mencipta dia tidak berhajat kepada lainnya,
itu bukan termasuk dalam kategori qiyamuhu ta'ala binafsih. Ulama menjelaskan itu berada di dalam kategori sifat kudrah. Kudrah Allah adalah sifat kuasa. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, meniadakan kan, dengan kudrahnya. Kudrahnya ini tidak ada batas. Dia tidak berhajat kepada sesuatu untuk dia berbuat. Dia tak macam kita. Kita nak bina rumah, perlu pada gunung, katuk gunung ambil dia punya batu, ambil dia punya apa, kita bina rumah. Kita berhajat. Allah Subhanahu wa taala kudrahnya maha kuasa. Kan? Jadi dia maksud iaitu bila hendak mencipta tidak berhajat kepada selainnya, kan, contoh dia itu bukan berada pada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, akan tapi berada pada sifat kudrah. Kudrah Allah tidak berhajat kepada lainnya. Sedangkan konteks yang kita bahas pada hari ini atau pada sekarang ini adalah Allah SWT ini bukan sifat. Kerana apa? Kalau sifat dia berhajat kepada zat. Allah SWT ini zat yang bersifat. Itu maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu dia kata bi aula min kaunihi mahalliha ilahan. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah, itu insya-Allah jelas mungkin soalan tersebut. Alhamdulillah, insya-Allah jelas. Dan ada satu soalan lagi doktor, mungkin terakhir untuk waktu ini, bertanya, kan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ma'ani, kenapa Allah bukan sifat? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang bersifat. Ini. Berarti kita ada tauhidul zat, mengesakan Allah pada zatnya. Mengesa tauhidus sifat, mengesakan Allah pada sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah ini banyak, tapi semuanya esa. Tauhidul af'al, mengesakan Allah pada perbuatannya. Ini hakikatnya segala perbuatan khalqu, ihya, imatah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, semua ini adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Ini semua benda yang berlaku ini semua adalah perbuatan Allah. Sifat Allah kudrah, iradah, walaupun banyak, semuanya esa. Satu kudrah, satu iradah, satu ilmu, esa pada ilmunya, esa pada kudrahnya, esa pada iradahnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Allah SWT itu zat yang bersifat. Kerana sifat, dia tak boleh sifat pada yang lain. Berdiri sifat, berdiri pada sifat, boleh tak? Ini sifat berdiri pada sifat. Sifat baik pada baik. Tak boleh tak kan? Sifat itu berdiri pada zat. Ini contoh dia. Pen ini adalah pen putih. Pen. Ini pen. Warna dia putih. Putih ni sifat. Putih ini berdiri pada zat. Zat apa? Zat pen ini. Tapi of course Allah SWT tidak boleh dikiaskan. Ini hanya untuk mudah mentaakulkan, memahaminya. Jadi Allah SWT ini zat yang bersifat. Kalau sifat, dia tidak boleh berdiri pada sifat yang lain, tapi dia berdiri pada zat. Itu maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir untuk tajuk petang ini, sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat saya kongsikan pada hari ini bersama segenap pendengar setia Radio IKIM, iaitu kita wajib beriman bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah SWT pada zatnya sendiri, iaitu Allah SWT tidak berhajat, iaitu apa, kepada zat, kerana ila mahalin, tidak berhajat kepada zat, kerana Allah SWT bukan sifat, tapi Allah SWT zat yang bersifat. Dan juga Allah SWT tidak berhajat kepada zat lain yang menentukannya, zat lain yang
mewujudkannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Alhamdulillah. Ya, ini terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Dr. Aiman Al-Aktiti atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah kulla khair, Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda tu setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat, dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia, dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita, atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Islam menuntut umatnya supaya menjaga kebersihan, bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan, dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jami' Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik
di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, informia Islam, semuanya di IKIM.